Kejap, kejap ya. Assalamualaikum. Sekali lagi Assalamualaikum. Tak apa, anak nangis pun tak apa, kita 3 orang je. Okey, Cik Puan Nuhat dah ada kedai kan? Sebab hari ni saya kongsi yang basic. Bergaung tak suara? Okey, masih bergaung tak suara? Tak dah. Ikin. Dia hantar aku batik pasal salah tak ada. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Kita 4 orang. Okey. Kita pun kat luar. Okey, Ikin dah record kan tadi kan? Dah record tadi. Okey, so kita nak mula sekarang ke? Okey, silakan. Bawah tu nanti ada share screen kan sebab saya dah tukar host. Okey, saya share Ada screen. share screen. Alright. Okey. Assalamualaikum semua. Saya Diana. All the best semua. Saya Diana, saya salah seorang kru TV NKH. InsyaAllah hari ni saya cuba bantu apa yang boleh. Sebab hari ni kita buat kelas basic kan. So Cik Puan bolehlah tambah-tambah kalau nampak sekejap lagi ada yang kurang. Kita share-share ilmu yang kita ada. InsyaAllah hari ni saya akan fokus cara mendaftar di Shopee, kemudian cara add produk di Shopee Seller Center, kemudian di application dan juga cara penghantaran produk. Macam Cik Puan Nuha pandai buat diskaun semua tak? Selalu buat diskaun tak untuk produk-produk di Shopee? Selalu juga sebab kadang kan Shopee ada keluar noti buat apa untuk yang 11-11, 12-12 tu ambil yang Oh, dia memang active seller lah. Segan saya. Dah saya biasa je. Stok sekejap sekarang ada kat college kan. Cik Nur Intan, Cik Puan Nur Intan. Dah ada account Shopee ke? Cik Puan Nur Intan dah ada account Shopee? Dengar. Okey, tak apa. Hari ni basic saja ya nak. Okay, saya akan kongsi. So, kalau yang dah ada account Shopee, yang belum ada account Shopee, seperti biasa kita daftar dan sign up di Shopee application ataupun di Shopee Seller Center. Apa yang kita buat adalah kita isi dan sahkan nombor telefon serta alamat email sebelum kita buka. Kemudian sekejap ya.
Dia tak boleh ni. Oh, sekejap kita ada kawan seorang lagi. Assalamualaikum Kak Lela. Assalamualaikum Kak Lela, boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, boleh dengar dia. Apa khabar? Sihat. Hari ni kita berempat hari ni. Okey. Okay, so kita teruskan. Sekejap saya check screen. Okay, hari ni saya mulakan semula sekejap. Kak Lela dah ada akaun Shopee? Kak Lela mute. Sorry, dia baru nak check. Tak pasti ada ke tidak. Okey, hari ni kalau yang contohnya dah ada, kita pergi ke, sekejap ya. Ya Allah, minta maaf tau. Okey, kepada belum yang ada boleh install. Shopee ni untuk satu akaun kita boleh gunakan untuk membeli dan menjual menggunakan nombor telefon yang sama dan password yang sama. Kita install di telefon seperti biasalah. Okey, menggunakan Shopee apps. Okey, bagi yang tiada akaun Shopee, kita perlu sign up. Bagi yang sudah ada akaun Shopee untuk beli yang kita selalu beli barang tu kan, boleh terus login guna number yang sama dan number phone yang sama. Adalah di, tak sangka pula. Kalau dah ada senang sebab sekejap lagi kita boleh gunakan number phone dan password yang sama untuk buat kedai Shopee. Okey. Okey, ingat tak password dan number phone tu? Tak tahulah, macam tak pasti pula. Nak simak kat mana ya? Kita boleh pergi ke apps tu. Kita cuba nombor telefon yang kita guna sekarang dan juga password yang agaknya yang kita guna selalu tu untuk login. Sekejap lagi boleh juga buat demo. Yang pasti kalau dah ada akaun Shopee, kita boleh terus login. Kalau tak ada, kita daftar semula. Sebab kalau daftar tu kena masukkan email, lepas tu verify. Bila dah okey, baru boleh masuk untuk akaun kita lah, belian ataupun kalau jualan kita kena buka kedai Shopee dulu. Okey, ini kalau bagi yang belum ada akaun Shopee, kita sign up dan kita masukkan email, verify email dan boleh masuk. Kalau kita dah ada, kita login, kita masukkan number phone yang kita selalu guna untuk yang beli barang tu dan juga password. Kemudian untuk yang seterusnya, kita lengkapkan, yang ni bagi yang belum ada account, kita lengkapkan my profile, my addresses, bank account atau card. Kalau bank account ni kita perlu ada untuk nanti yang semasa orang buat belian, kita boleh transferkan duit yang kita dapat dari Shopee ke akaun kita. Selalunya masuk dalam 3-4 hari juga kan Cik Puan Nur? Cik Puan Nur ni memang aktif menjual di Shopee berbanding saya sebab saya cuma menjual buku yang saya tulis lah. Sebab teringin nak ada kedai buku kan. So tak ada kedai buku fizikal, kita buat kedai buku di Shopee. So harapnya kalau macam penulis nak menjual buku, kita buat start dengan kedai Shopee dulu.
Okey, ini antara maklumat yang perlu diisi. Kalau kita buka, lepas daftar, kita perlu tukarkan nama. Sebab apa? Atas ni 6HCKAL ni kita perlu ubah. Sebab dekat bawah ni dia akan ada please set up your name, gender, birthday. Okey, kita buka, kita klik di set now dan dia akan keluar ke account setting. Kemudian kita pergilah ke my profile, my addresses, bank account. Kalau selalunya kalau kita tak bercadang nak transfer duit lagi, kita masukkan kad dulu. Sebab senang kita nak buat transaction untuk membeli kan. Kalau kita nak letak siap-siap bank account lagi okey. Sebab nanti sangat perlu untuk yang sudah menjual di Shopee. Okey, baik. Ini contoh edit profile. Kita tukarkan nama, username. Username ni hanya sekali saja. Sebab inilah yang akan kita copy dan paste dan share kepada kawan-kawan ataupun di media sosial. Walaupun nama kedai kita lain, tapi kita kekal gunakan username ni. Betul kan Cik Nur dan Nuha? Sebab kita akan guna nama ni. So kalau nak letak nama comel-comel siap-siap lebih senang. Kita lengkapkan bio. Selanjutnya letaklah dulu gender, birthday, phone. Email ni dia akan auto keluar dan juga phone akan auto keluar bergantung berdasarkan nama, berdasarkan nombor telefon dan email yang kita register tu. Okey, kemudian kita isikan alamat penuh dan ini maklumat bank account. So far scam lagi. InsyaAllah selamat. Okey. Okey, bagi yang dah ada account, kita dah boleh bina kedai Shopee dengan account yang sama yang kita ada untuk belian. So untuk bina kedai Shopee, kita boleh daftar melalui Shopee Seller Center ataupun kita boleh terus ke apps. Last time agak susah sikit sebab sebelum kita menjual kita perlu set shipping, my shipping. Maksudnya courier service apa yang kita perlu guna untuk menghantar barang sebelum kita set semua detail. If not memang tak boleh nak teruskan. Tapi sekarang saya tengok lebih senang sebab my shipping pun dah boleh terus kita set di handphone. Cumanya nak print bill kita masih kena di Shopee Seller Center kan Cik Nur? Betul kan? Boleh buka dekat Google juga. Boleh buka dekat Google. Dekat Google kalau melalui phone. Browser kan? Tapi cumanya kita tak boleh buat melalui apps kan? Dia just boleh dapatkan kod airway bill saja, betul tak? Betul. So kita apa-apa pun kita kena masuk guna browser. So kalau nak masuk guna browser, kita boleh guna phone, kita ke Google ataupun kita guna apps. Tapi untuk mudah setting, kita masuk ke browser. Lepas kita dah set di browser, kita nak buat upload produk ke, nak menjual menggunakan apps lebih senang. Okey, sekarang saya akan fokus dulu menggunakan browser. Maksudnya kita masuk melalui Google, guna handphone pun boleh. Okey. Okey, sebelum kita masuk, sorry ya. Sebelum kita masuk ke kedai,
Kenapa? Okay. Sekejap ya, kenapa dia ni? Okay, ni kita masuk ke Shopee Seller Center. Ke Shopee Seller Center, kita boleh pergi ke Google. Kita type saja Shopee Seller Center. Kemudian dia akan keluar macam ni. So, kalau nak try sekarang, kalau rasa macam kelang kabut, kita buat sekejap lagi pun boleh. Maknanya selepas habis ni, bagi yang tak ada kedai Shopee, dah boleh terus buat kedai Shopee dan terus jual produk pertama. Okey, ini adalah Shopee Seller Center. Kita masukkan number phone dan password yang sama dengan akaun belian. Kemudian kita akan nampak di sini di sebelah kiri dia akan ada macam my shipment, data, shop, produk dan sebagainya. Kita terus pergi ke shop profile. Kita klik shop profile, okey, dan lengkapkan profil kedai kita. Sorry nak tanya, Shopee Seller Center ni dalam apps yang Shopee yang kita selalu guna untuk beli-beli ni ada ke? Tak ada, dia kena pergi melalui Google. Kena buka lain juga. Kita kena buka Google macam yang kita buka Google biasa tu, kita Google yang browser tu. Kita pergi kat Google, kita pergi kat search, kita type Shopee Seller Center. Macam ni. Kita pergi kat Google pun boleh. Kemudian kita buka Shopee Seller Center dan nanti akan keluar page ni. Jumpa. Lepas tu kalau dah keluar, kalau dah ingat number phone dan password yang sama dengan akaun belian tu, boleh masukkan. Okey. Lepas masukkan, dia akan keluar yang sebelah tepi, sebelah kiri tu dia akan ada senarai macam profile, account, shipment, data, shop. Kita pergi ke bahagian bawah sikit, kita akan dapat shop. Ada shop profile. Okey, lepas tu untuk shop profile ni, yang ini adalah cadangan Shopee. Sebelum kita setkan shop profile kita, okey, kita boleh decide nama kedai yang unik lah. Kalau macam saya fokus kepada kedai buku. Jadi saya letakkan nama saya dan bookstore. Lepas tu kedai tu melambangkan jual produk lah. Macam Cik Puan Nuha jual produk apa ya? Saya tak sampai, lepas tu ada tudung-tudung yang pilih ke. Lepas tu buku mak pun letak sekali lah dalam Shopee. Dalam Shopee tu ada banyak jenis produk kan? So kedai ni kalau macam tak nak fokus kepada satu-satu produk, kita letaklah nama kita ke ataupun apa-apa yang menggambarkan macam keseluruhan kedai tu kan. Macam Cik Puan Nuha letak nama apa? Kedai saya nama Nuna.Word store. Kan comel kan, so dia nampak macam cute kan. So nama tu pun macam popular. Macam saya ni macam decent sikit, NDS bookstore. Tapi kita still boleh tukar nama kedai kan. Mungkin pada awal ni kalau macam letak nama comel-comel macam tu senang attract buyer. Lepas tu kita jual banyak produk, lebih banyak buyer. Macam saya jual buku, orang nak beli buku sajalah masuk. So kita kena jadi kreatif. Okey.
untuk yang basic ni, Shopee sarankan kita masukkanlah dulu gambar-gambar produk yang kita nak promote di kedai kita. Contohnya macam adik kita Cik Nur, dia jual sambal, dia jual tudung. So dia banyak, dia ada varieties dalam penjualan produk dia. Jadi boleh masukkan siap-siap. Kalau nak masukkan video pun boleh kan, demo-demo ataupun macam cara buat sambal yang sedap kan. So deskripsi kedai, macam saya hanya jual buku, so saya tulis menjual buku hasil penulisan. Kalau kata jual macam-macam, boleh nyatakanlah, sebab lagi banyak produk, lagi popular kedai tu. Okey, baik. Kalau tadi kita dah decide nama kedai, macam saya ni tengok letak bestnya NDS Bookstore. Okey, Kak Lela ke kan nak jual buku macam saya juga, bolehlah buat Nur Lela Bookstore. Boleh letakkan nama kedai, yang ni boleh diubah, tapi kalau tak silap saya dia ada tempoh, betul tak? Dia ada bagi, nak tukar nama tu dia bagi dalam 15 hari ataupun sebulan tak? Untuk kita tukar nama. So tak boleh kerat-kerat macam hari ni nak tukar, esok nak tukar, tak boleh. Kemudian images dan video tadi yang dia sarankan 5, macam saya tak masuk pun. Dan shop description, produk yang kita nak jual lah. Ataupun yang servis-servis yang kita nak tawarkan, boleh masukkan ke sini. Okey, sekarang kita pergi ke tambah produk. Yang ini masih menggunakan Shopee Seller Center, masuk melalui browser tadi, belum lagi apps. Okey, kita pergi ke tempat yang sama di sebelah kiri tu, kita pergi ke bahagian produk. Okey, kita pergi ke bahagian produk. Kita nanti akan isikan nama produk, isikan 3 kategori. Contohnya macam adik kita Nur ni, dia ada banyak produk, jadi kategori dia pun akan banyak. Macam saya hanya jual buku, so saya akan pilih book, saya akan pilih jenis book dan juga yang kategori dia lah, macam jenis buku English ke, BM ke, buku agama ke. Jadi kita akan isi berdasarkan produk yang kita upload. Okey, contohnya ni adalah 3 kriteria tu. Dekat sini adalah boleh pilih yang pertama baju ke, jam ke atau buku. Ini saya ambil contoh di Shopee. So saya pilih buku. Yang ni Shopee ni pilih ebook. Macam saya malas nak isi detail, saya selalu pilih others untuk buku. Okey, kalau Nuha, kalau Cik Penur, macam sambal semua tu, tudung, selalunya untuk yang description tu, bukan description, sorry, yang kategori ketiga ni, yang kategori ketiga ni sama juga kan, kita isi ada ada variation, ada berat, ada packaging, semua sama kan? Sama je. Sama je kan? Okey, ini adalah maklumat yang kita perlu isi. Macam saya kata, kalau katakan dah ada buku, Kak Lela ada gambar buku, boleh demo satu buku. Contohnya produk name, buku BKH Legacy Abah, Lelaki Pelindung Cinta. Contohnya. Tak nampak sangat lah slide tu. Dia nampak tak? Besar sikit boleh? Oh, dia tak boleh enlarge, kenapa? Kak Lela ada buka tak Shopee Seller Center? Tengah buka ni lupa password pula. Dia tengah betulkan password. Tengah reset password. Tengah reset password.
Okey, saya baca lah sebab dia kenapa dia tak boleh enlarge. Okey, dekat sini untuk bila kita add produk, dia akan keluar product name, product description, kategori, publisher. Contohnya lah kalau yang ni kita pilih untuk upload buku. Contoh, kalau kita pilih untuk upload produk lain, dia akan keluar sama juga, product name, product description. Mungkin kalau Cik Puan Nur, kalau contohnya jual sambal, dia keluar apa lagi dekat bawah tu? Kalau contohnya selain description, berat semua tu lah kan? Sama je, cuma yang dekat description tu je yang kita letak macam saya jual sambal tu dia macam-macam size, berat. So Berat. letak kat situ sambal bilis merah tu berat dia berapa. Kan sambal basah dengan sambal kering kan berlainan berat Letak siap-siap kan? Bagi So saya dia mahal je. bagus lah jual sambal. Memang popular sekarang. Paste lah, sambal lah memang laku keras kan? Mesti set pre-order, betul tak? Pre-order. Tengah buat stok banyak kan untuk bulan puasa. Lagi laku keras. Nanti kita nanti bagi address, share dekat group, kita boleh sama-sama follow. Okay, boleh follow masing-masing. Kita follow tapi macam kami penjual buku, kita kena isilah kan yang kategori ni macam kan jual buku mak juga kan. So kena isilah publisher, yang ni ada muka surat. Macam tadi kalau saya pilih others, dia kurang sikit, dia ada publisher name. Tak adalah minta ISBN semua, tapi kalau kita nak macam buku kita tu orang ada keyakinan, kita letaklah di bahagian description ada ISBN ke. Kalau kita pilih ada yang kategori buku yang certain tu, dia ada jenis kertas, muka surat, semua tu. So bergantung kepada kategori yang kita pilih. Dia ada detail lah untuk kita isi. Sebab saya ni malas sikit, saya pilih others. Okay, yang ni kita kena masukkan juga price buku. Berapa stok yang ada di tangan, macam sebaiknya ready stock. Kalau ready stock orang lebih macam yakin sikit. Kadang-kadang pre-order, kita cakap je pre-order tapi kadang-kadang lebih daripada tarikh yang orang jangkakan. So akan downkan jugalah kedai. Kalau variation, macam adik kita dia jual banyak produk, sesuai untuk gunakan yang ni. Sebab apa? Setiap kategori produk dia ada pelbagai. Jadi kita boleh masukkan gambar sambal, satu gambar sambal tu semua jenis sambal. Tapi bila ke variation ni kita bahagikan, ni sambal bilis, sambal ayam, sambal daging, sambal paru. So dalam setiap gambar tu dia akan ada bilangan stok bagi setiap balang lah kan. Kemudian selagi stok masih ada, dia punya tu akan menyala. Contohnya sambal bilis. So stok masih ada. So ni bagi yang lepas tu dia pula ada jual tudung. Tudung pula pelbagai jenis warna. So sesuai juga gunakan variation ni. Macam saya jual buku. Kalau kita masukkan dalam variation ni, sayanglah sebab kita jual banyak buku tapi kita semua sumbat dalam variation ni kan. Rugilah, so kedai kita macam krik-krik je. So kita paparkan semua buku yang kita ada macam bagi meriah sikit. Kita upload satu produk. Instead of kita guna variation. Okay, kita bukan pengilang, jadi selalunya wholesale kita tak guna. Kemudian ni adalah image produk kita. So kita boleh masukkan banyak image kat sini.
Ada orang masukkan gambar depan buku, belakang buku, gambar orang baca buku, video buku, isi kandungan buku, ataupun gambar sambal, gambar sambal buka tudung, tutup tudung, depan tudung, label depan, label belakang. So kita masukkan sebanyak mana gambar supaya macam orang terliur nak beli kan. Tudung, posing sana, posing sini. Kemudian ni adalah perkara yang penting. Dulu di apps tak ada setting ni. Setting ni adalah shipment, my shipping. Maksudnya courier service pilihan kita. Courier service pilihan kita dulu masa saya buka account cuma ada DHL dan JNT. Macam pos laju ada satu dia ada satu tempoh untuk pos laju masuk dalam kategori ni dan Ninja Van. Sekarang ni auto dia keluar semua jenis servis courier service punya provider ni. Kemudian kita boleh klik. Contohnya sekarang ni dekat rumah kita dekat dengan JNT. So kita klik JNT, pos laju, DHL contohnya. Macam saya suka guna JNT, jadi saya klik JNT saja. Okey, shipping ni sangat penting sebab ini akan menentukan harga kos penghantaran barang kita. Sebab setiap servis courier service ni berlainan harga. Okey, lepas kita setting ni maknanya senang. Kemudian kita masukkan berat buku kita dan parcel size. Parcel size ni bukan produk kita punya tinggi, lebar dan panjang, tapi parcel yang membalut produk kita tu punya size. Jangan silap faham sebab kadang-kadang contohlah penjual buku dia ikut buku je. Sebenarnya dia kena ikut yang contohnya yang macam bubble wrap punya size ataupun parcel punya size. Macam saya selalu guna yang size 20 lebar, 28 panjang dan 2 cm tinggi. Sebab yang tu lebih kurang lah saiz buku. Macam contohnya adik kita Nur akan balut balang sambal kan. So dia ada saiz tertentu, ikut kotak ke ikut ikut packaging tu? Ikut kotak. Ikut kotak macam punya berat saiz tu kita setting lebih sikit sebab termasuk dengan bubble wrap tu semua kan dengan plastik. Bubble wrap, lepas tu sekejap lagi nak bagi free gift kan. Kalau contohnya buku tu berat 0.35, kita letaklah 0.5. Dia masih dalam range harga yang murah lagi. Contoh JNT RM4.50. Kalau katakan 0.5 ke bawah masih RM4.50. Maknanya kita set lah berat dia lebih sikit macam 0.5 walaupun barang tu 0.3. Sebab apa nanti kan kita baik nak bagi free gift, nak balut lagi. So kalau macam Nur selalu guna servis mana? Yang paling dekat dengan rumah JNT dengan pos laju. Pos laju mahal tak? Biasa ikut standard harga jugalah RM4.60 rasanya. Lebih kurang JNT. Oh, hilang. Macam Puan Intan? Saya selalu jadi pembeli. Liri pembeli tekar Shopee lah.
Kalau tengok macam poster tu rasanya depends pada seller. Kadang-kadang apa yang saya lalui lah kan. Kadang-kadang JNT tu lagi murah lagi kot. It depends lah. Sebab dia serendah RM4 something Itulah kan. kan ramai orang kata. Pos laju RM1 something kan. Yang kebetulan pula rumah Pos aku laju dekat dengan mahal JNT. juga kan. Rasanya lah lately ni macam better JNT macam Nuha cakap tu. Macam Nuhal. JNT macam saya pun saya suka guna JNT sebab murah. Paling murah RM4.50. Setakat ni lah kalau kita. Ya saya. Nak Kak tanya Lela. pengalaman Nuhal guna JNT. JNT tu dia ada insurans ke dengan barang kita tu? JNT setakat ni boleh drop je kalau macam kita dah print yang detail customer kan. Boleh drop je. Kalau yang dengan pos laju tu je dia kata jangan tulis dekat detail airway bill tu, jangan tulis sambal sebab diorang takkan tanggung kerugian kot kalau sambal tu pecah ke apa kan. Macam tu lah. Susah sikit lah kalau Sebab makanan. memang pos laju susah sikit makanan. Betul. Kalau JNT dia tak kacau. InsyaAllah setakat ni JNT pun boleh datang rumah lah. Boleh datang rumah pick up Dia barang. boleh pick up kan. Macam Kak Lela nak try jual sambal ke? Adalah ingatkan macam kek lapis ke kan. Tapi tu makanan tu risau juga tu. Betul Kak Lela sebab kalau macam JNT dia tak berapa kacau sangat tau. Tapi pos laju kalau dia tahu makanan memang susah sikit. So kadang-kadang better kan kita buat-buat pergi tanya makanan okey tak? Sebab kadang-kadang kita dah drop, betul tak Nuha? Kita dah drop lepas tu dia return balik tak? Sebab saya tak biasa hantar makanan, hantar yang kering okey. Yang basah ni, ada tak pengalaman kalau pos laju? Return tu dia tak pernah call lagi lah, tapi dia cadang balut tu betul-betul kan, memang letak bubble wrap banyak. Tapi ada kes yang memang dah balut tapi sampai kat customer pecah, tak apalah gantilah. Tapi dia orang tak bertanggungjawab lah kan. So kita lah tak. kena ganti kan. So Kak Lela boleh take note yang tu. Kena tahu juga pengalaman orang lain juga kan. Sebab kalau macam saya tak berani hantar basah-basah lagi. Tapi at least kita boleh dapatkan memang seller barang basah ni. So at least boleh kongsi pengalaman kan. Terima kasih Nuha. Okey, yang ni yang part paling penting. Macam saya kata tadi, kita set pembekal kita, pembekal logistik. Pembekal logistik atau courier service mana yang kita nak guna. Okey, ini penting sebab apa? Yang ni lah akan menentukan harga penghantaran. Selain berat, ukuran yang akan menentukan juga charge penghantaran kita. Okey, yang ni baru kat Shopee Seller Center Kak Lela. Nanti kalau kita buat di apps lebih senang. Cumanya yang ni kita ada option lah. Sebab Shopee Seller Center ni lebih detail. Lebih detail dan juga kalau macam apa-apa di apps tu dia tak cover, maksudnya tak cover tu maksudnya dia tak function. Dia bawah tu dia akan tulis please go to Shopee Seller Center to set sekian-sekian. Jadi Shopee Seller Center ni adalah hub yang penting yang kita perlu tahu dan kita masuk untuk macam kalau apa-apa yang kita tak boleh setting di apps, kita datang ke sini. So nanti Kak Lela ni tahu masuk guna password dan nombor phone tu tahu. Dah dapat buka dah alhamdulillah, lepas dah reset dah. Sekarang ni yang ini semua adalah masa kita register kan? Okey sebab dah buka dah sama. Dah buka dah paparan register tu. Okey, dah masuk tak lagi Shopee Seller Center?
Dah masuk. Lepas tu sekarang ni dah dekat bahagian seller information, shop information. Tapi kita kena isilah semua borang ni kan? Kita kena isi sebab kita nak buka kedai. Okay. Yang ni contoh kalau buka di seller center lah. Kalau buka di apps pun sekejap lagi boleh. Nanti saya akan kongsi. Lepas saya kongsi slide ni, kalau nak buat demo pun boleh. Okay. Okey, cumanya saya nak kongsi ni, Shopee Seller Center adalah salah satu web yang penting untuk kita ni lah manage kita punya Shopee punya shop. Okey, selepas kita setting, ni masih bahagian add produk. Kita tulislah kalau katakan produk kita tu lambat siap, kita boleh letak pre-order. Kalau kita ada ready stock, kita teruskanlah. So kita letak pre-order ni no sebab kita dah ada ready stock. Condition new. Parent SKU ni memang selalu tak payah gunalah. Nuha guna tak? Tak gunakan. Dia untuk macam kilang apa tu? Sebab memang tak pernah guna. Lepas tu boleh save dah dan publish kita punya produk pertama. Okey. Bagi yang tak rajin ataupun malas nak keluarkan duit untuk buat diskaun ataupun macam keyword ads yang berbayar, yang ni kita boleh buat secara manual. Selepas kita upload produk pertama kita, contohnya yang Shopee letakkan ni adalah gambar baju. So kita boleh klik ke butang 3 ni, kita tekan boost now. Sekarang dia tak guna boost now, dia guna bump. So kalau kita ada banyak produk, kita pilih 5. Setiap 4 jam kita kliklah boost now ni ataupun bump, dia akan muncul di tempat orang kata apa? Dia akan appear dekat, kita panggil apa Nuha? Dia akan naiklah di pasaran, akan dilihat produk kita. Sebab apa kita boost ni dalam masa 4 jam, produk kita akan naiklah dekat macam paparan utama tu. Tapi tak tahulah ranking dia kita duduk di atas ke di bawah. Tapi tapi produk kita akan muncul di paparan tu. Sebab kalau tidak macam kedai kita syahdu je, tak dipromote kan. Yang ni adalah salah satu cara kita buat setiap 4 jam. Kalau kita rajin, kita masuk dekat akaun kedai kita, kita klik ke titik 3 ya. Kita tekan boost now. Dia hanya dibagi limit 5 produk saja setiap 4 jam. Mungkin macam Kak Lela jual macam adik kita kan, kita jual tudung, sambal, buku, lepas tu kita jual langsir, semua-semua kan. So kita pilih yang mana kita suka dulu, kita boostkan dulu. 4 jam kemudian kita boost pula produk lain. Yang ni memang tak kena duit. Kalau macam kalau macam Nuha, dia join macam 12, 22, 11, kadang-kadang ada 10% cashback, 10% yang coin apa semua tu kan. So yang tu kita kena top up duit. Lepas tu duit kita untuk jualan pun akan berkurang juga. Sebab kan kita bagi offer. So buku kita RM30, kita cuma dapat 27 je contohnya. So yang tu walaupun orang kata rugi sikit lah,
tapi produk kita sentiasa berada di paparan utama dan orang selalu nampak. So dia ada pro and cons jugalah. So kalau kita macam produk kita tu dah ada banyak untung, kita tak kisah untuk gunakan bahagian diskaun yang macam Nuha selalu guna tu, kita laburkan sikit duit untuk promote. Okey, ni checklist untuk add produk. So kita namakan produk kita, kita pilih kategori yang sesuai. Macam kalau buku-buku, kalau baju-baju. Okey, kita masuk mengenai produk kita. Okey, masukkan sales information seperti harga, berat dan servis provider kita. Kemudian kita upload produk dan saiz produk. Kita isikan shipping information, contohnya kita guna JNT atau pos laju. Dah clear semua, kita publish. Kita boleh delist dan publish. Sekejap lagi saya akan tunjuk sebab apa kadang-kadang kita malas nak upload banyak kali kan. So kita upload dulu tapi kita boleh siarkan dulu ataupun disimpan dulu sementara kita nak publish kepada umum. Okey, tadi kita guna Shopee Seller Center di Google kan. Kak Lela tadi dah masuk kan, berjaya kan. Puan Intan pun berjaya tak masuk Shopee Seller Center? Tak ingat password. Password anak. Tak apa. Nanti Pakai akaun guna anak. nombor telefon baru. Pakai akaun anak. Akaun saya masuk. tak suruh pakai. Itu yang pakai. Anak husband saya pakai tu. Beli dia barang pakai juga. untuk shopping pakai. kan. Tu saya Kalau contact kata anak tak saya. ingat, nanti Ada boleh kat anak. pakai number baru kan. Lepas tu kalau lah apa-apa yang tak boleh kita buat di guna apps, nanti masuk balik ke Seller Center. Feature dia sama, cuma Shopee Seller Center lebih detail. Dia ada macam untuk diskaun, dia ada boleh generate link untuk affiliate, macam-macam. Tapi kalau di apps terhad. Terhad sebab last time memang tak ada untuk set shipping tu, sekarang dah ada. Okay, kalau apps, kalau siapa pegang handphone sekarang, boleh pergi ke, kalau katakan masuk sekarang kita akan ke dekat home. So kita pergi dekat Mi. Mi yang gambar orang tu. Kemudian lepas kita buka Mi tu, kita akan nampak My Shop. Yang ni akaun dummy saya tak ada follower lagi sebab saya duk testing. Okay, ni kita klik My Shop. Lepas kita klik My Shop, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar ada 3 button, Seller Information, Shop Information dan Shipping Channel. Sama sebiji macam dalam Shopee Seller Center. Tapi ini lebih direct, lebih macam orang kata straightforward lah. Tak payah nak kena pergi cari My Shop, buka. Yang ni terus ditanya seller type, persendirian ke, registered business ke. Lepas tu kita masukkan full name dan IC number kita untuk kita disahkan lah. Kita ni memang manusia sebenar yang menggunakan akaun. Okey, kemudian kita masukkan shop name. Kalau kita dah buat di Shopee Seller Center, dia auto lah. Tapi kalau contohnya ni kita tak masuk langsung Shopee Seller Center, kita guna terus apps. So kita boleh create juga di apps, shop name, pick up address, email dan number phone ni auto. Daripada yang kita register tadi tu. Kemudian kita boleh pilih shipping channel. Sekarang dia dah buka semua. Kita pilih je yang mana dekat dengan rumah kita. Okey. Kemudian lepas dah isi,
Okey, yang ni lah yang tadi. Pastikan buat tetapan penghantaran di My Shipping. Contohnya kalau tadi register tak boleh di apa tu, di apps, kita register dulu kedai kita di Shopee Seller Center. Contohlah kalau ada masalah apa-apa kembali ke Shopee Seller Center di Google tadi tu. Okey, yang penting sebelum kita upload produk apa-apa, bahagian My Shipping ni lah yang sangat penting. Sebab servis apa tu, kita courier service ni menentukan harga. Harga penghantaran kita. Okey, untuk tambah produk baru di Shopee, kita klik add new product. Okey, bila klik add new product ni, bagi yang belum ada produk, dia akan keluar kosong macam ni lah. So, kita add new product. Kemudian, dia akan keluar sama juga paparan macam dalam Shopee Seller Center. Okey, dia akan ada product name, description, kategori. Kategori ni yang tadi 3 tu. Baju, baju lelaki, ataupun apa macam buku, buku dakwah ataupun apa. So dia ada 3 kategori yang kita kena pilih tu. Lepas tu nanti dia akan keluarlah macam ni. So price berapa, stok di tangan ada berapa, adakah ia wholesale. Selalunya kita tak guna wholesale ni sebab selalu kita jual produk yang mudah kan. Shipping fee ni kita klik. Dia akan keluar berat, size parcel dan juga berat dan size parcel. Lepas tu dia akan keluar auto macam ni lah. RM4.50 kalau saya guna JNT. Condition barang. Kalau katakan produk tu kita nak ambil masa untuk sediakan dia, kita klik pre-order. Kalau tak, biarkan macam ni. Lepas tu semua dah siap, dah letak gambar, dah letak produk, dah letak detail semua, kita tekan publish. Okey. Okay, kita pilih. Contohnya ini produk yang saya dah naikkan, buku Legasi Abah, RM30. Allah, sekejap, mana dia? Sorry. Buku Legasi Abah, RM30. Lepas tu kita boleh view kita punya bahagian edit ni, kita tengoklah. Oh, okey, product description dah ada, buku Legasi Abah punya produk ni okey dah ada. Okey, sini kalau saya jual buku, kategori saya guna books dengan others. Brand, Writer's Right ada dekat sini, saya guna Writer's Right macam Mak Sridia, Writer's Right. Publishing Company, Writer's Right. Edition, ni baru ada kategori ni. Saya letak regular je. Kemudian year publishing tu 2021. Price RM30. Stok ada 10. So shipping fee ni saya masukkan dia punya size, parcel. Dia terus keluar RM4.50 sebab buku tu 0.35. So RM4.50. Jadi kita dah puas hati dengan semua ni, kita update produk kita. Kalau katakan ada perubahan, contohnya stok kita tinggal 5 tapi kita top up jadi 15. So kita update semula. Apa-apa pun nak tambah product description ke apa kan, kita boleh klik edit, kita boleh update. Okey, di list ni kita guna, contohnya kita upload banyak produk tapi kita tak nak paparkan semua. Kita boleh delist dulu. Dia tak akan hilang, dia akan ada dalam kita punya senarai produk. Cumanya bila kita dah ready untuk share produk yang kita jual tu, kita publish je. So apa-apa pun kita guna butang edit ni untuk tambah maklumat ataupun tambah produk. Okey, kalau di list ni kita guna untuk macam hide sekejap produk kita. Bila dah ready,
kita ni. Macam contohnya macam Nuha kan nak buat surprise sikit, dia buat sambal paru pula. Tapi dia tak berani lagi nak promote. Okay, tapi dia dah letak semua maklumat. Lepas tu bila dah ready, okay, publish hari raya sambal paru tak. So jadi dia tak payah isi maklumat dah. Terus saja boleh jual. Okay, next. Di bawah senarai yang kita punya My Shop tu, kita scroll ke bawah sekali, kita akan nampak view My Shop. Di sebelah ni ada yang highlighted punya address lah kita panggil, ataupun link. Kita copy link ni dan kita boleh share kepada buyer kita ataupun di media sosial ke, untuk orang senang lah melawat ke kedai kita. Okay, di apps juga, di bawah ni kita boleh tengok produk-produk yang kita upload di sini. Sama ada kita dah publish ataupun kita masih delist. Kita masih sembunyi. So kalau daripada sini pun kita boleh terus macam kita kata okay dah ready nak publish. Produk yang kita delist tu kan, kita tekan je publish. Nanti bila dah publish dia akan keluar yang macam di sebelah sini yang ada tik hijau. Maknanya bila dah tik hijau ni bermakna produk ni berada di kedai dan sedia untuk dijual. Okey. Kemudian sama juga dengan di Shopee Seller Center, kita boleh boost produk kita atau bump produk kita. Dia hanya keluar perkataan bump. Jadi bump ni sama fungsi dengan boost. Setiap 4 jam kita klik dan kita boleh klik untuk sebanyak 5 produk supaya kita punya produk ni berada di pasaran. Maksudnya memang dah berada di pasaran tapi terpapar, orang kata apa, senang di-view oleh buyer. Okey. Tadi kita dah guna apps dan juga kita guna Shopee Seller Center di browser. So, bagaimana hendak menghantar pesanan pertama? Macam saya tak pernah ada Shopee Shopee Shop sebelum ni. Saya memang terkejut lah macam bila terima pesanan pertama. Ya Allah, saya tak tahu nak buat apa, nak print macam mana apa semua kan. Masa tu tak boleh guna handphone lagi. Dan macam nak klik pun tak tahu kat mana. So kita kena ke Seller Center semula. Kena ke Seller Center. Okey, kalau di application, kalau ada orang buat order, dia akan menyala to ship. Betul kan Nuha? Dia akan menyala to ship. Oh, ada orang order barang kita. Jadi kita kena alert lah. Ni kalau di apps. Kalau di Shopee Seller Center, dia akan bahagian to ship ni akan menyala dan bahagian produk yang bawah ni akan keluar senarai. Okey, contohnya baju. Macam Nuha jual, okey ada orang jual order sambal. Okey, order sambal. Sekejap ya. Ada orang order sambal nak hantar dengan pos laju. Ada orang jual tudung nak hantar dengan JNT. So dia akan keluar senarai semua. Okey. Apa yang kita kena buat pertama kali, jangan panik. Kita pergi ke My Shipment. My Shipment ni kita klik. Kemudian dia akan keluar. Macam contohnya produk apa yang kita
perlu hantar. Okey, total price berapa? Channel mana yang diguna ataupun service provider courier mana yang akan kita perlu drop produk tu, contohnya pos laju ke, DHL ke, NT ke. Okey, nampak kan arrange shipment sini? So kita akan klik arrange shipment. Arrange shipment. Okey, bila kita klik arrange shipment ni, dia akan minta kita pilih sama ada nak drop off atau nak pick up. Selalunya kalau macam produk-produk yang di pick up, kita akan klik pick up. Kalau macam buku, kita pilih untuk drop off. Maknanya kita tak perlu isi sebarang maklumat. Kita print airway bill dan kita lekat dekat kita punya parcel, kita drop je dalam bakul yang disediakan. Nanti dia akan uruskan penghantaran. Ini contoh airway bill. Okey, kita bungkuskan pesanan mengikut order packaging guidelines. Okey, sertakan airway bill. Cetak airway bill saiz A6. Ada setengah saya tanya dekat courier, dia cakap as long as ada barcode pun cukup dah. Tapi macam kalau ikut standard, kita kena print A6. Macam saya tak ada thermal printer tu, saya print biasa je. Saya potong-potong, saya lekat. Mudah. Macam Nuha pakai thermal printer ke? Saya pun guna printer juga. Printer tu saya buat 4x6. Dia buat 1/4 A4. Oh, saya nampak A4 tapi ada setengah dia tak kisah pun kan. Dia just bagi syarat. Dia just bagi syarat A6 je tapi sebenarnya ada kata tak kisah pun. Kadang-kadang kalau kita dah dapat kod tu kan, kita malas nak print, kita boleh tanya juga dekat courier tu, boleh tak saya nak print dekat sini? Kalau macam JNT dia baik juga tau, dia bagi kita print. Kadang-kadang dia bagi free, kadang-kadang dia charge lah 20 sen ke 50 sen ke untuk dia print dan kita drop je. So kita tengoklah kalau kita jumpa orang yang baik kan. Kalau tak kita kena print sendiri. So kita serahkan dalam bakul yang disediakan. Okey, saya tak pernah guna pick up tapi Nuha dah pernah guna pick up. Kalau salah bagi tahu ya. Okey, kalau kita minta orang pick up, kita pilih untuk I will arrange pick up. Kita klik sahkan. Kemudian kita akan set time dan hari untuk pick up. Okey. Kita semak alamat untuk pick up dan kita klik arrange pick up. Contohnya untuk maklumat pick up ni macam ni. Dia ada shipping option, siapa Ninja Van yang akan pick up. Tarikh bila, time slot bila dan pick up address. Kemudian arrange pick up. Betul kan Nuha? Susah tak guna pick up? Baru sekali dua kot. Okey tak? Okey, tapi macam kena remind orang tu jugalah. Kalau dapat yang nombor orang yang kerja dekat JNT tu kan, call ingatkan ke macam tu lah. Dia macam dia ada limit tak untuk pick up ataupun satu parcel biasa pun boleh pick up? Saya hari tu satu parcel je pun datang pick up juga. Boleh juga. So kalau kita malas nak bergerak, jom kita suruh dia pick up. Tapi cuma takut dia pick up lambat lah kan. Kalau kita hantar kat dia terus, kita drop dalam bakul kan. Kalau kita rasa macam tak larat sangat, kita telefon lah pick up ni ambil. Okey. Okey, yang ni dah selesai lah. Tadi first,
kita nak buka kedai dan add produk dalam Shopee Seller Center. Kemudian buka kedai dan add produk guna apps. Okey, buat masa ni macam Nuha kata, kita masih juga kena masuk Shopee Seller Center untuk print airway bill. Sebab saya pun masih masuk Shopee Seller Center untuk print airway bill juga sebab dalam tu tak ada. Kecuali lah kalau courier service tu okey, kita bawa je kod yang kita arrange shipment tu, kita bawa ke situ, kita kata boleh tak bantu saya print. So kita pun tak payah kelang kabut lah untuk print. Yang penting selepas ada ikon to ship tu berkelip pun menyala, kita terus arrange shipment sebab dia bagi certain waktu. Kalau kita tak klik, benda tu akan auto cancel kan. Yang orang order tu nanti dia akan hantar notification kepada seller, kepada buyer. Lepas tu dan kita juga akan dapat notification, are you still interested to sell this product? Saya pernah kena juga. So kita kalau yes, kita macam kena tekan satu button tu, so dan kita deal dengan buyer kita. Okay. Yang ni kita dah selesai bab sampai penghantaran. Nanti Kak Lela dengan Puan Intan try lah. So share tau alamat kedai Shopee tu. Nanti kita pakat follow. Kok boleh beli kek lapis, beli sambal. Kan? So kita share dekat group nanti. Okay, yang ni macam ala-ala macam Instagram juga. Macam siapa yang rajin, bolehlah buat up post tentang produk yang kita jual. Ni macam interaction lah juga dengan buyer ataupun dengan sesiapa yang macam tengok kita punya ni lah, macam Instagram lah. So kita upload lah. Okay, ni buku ni akan dijual. Buku ni akan terbit. Contoh. Lepas tu nanti ada orang komen-komen. Lepas tu datanglah ke kedai Shopee saya. Tapi saya kurang guna post ni. Macam Nuha guna tak? Guna. Guna. Tapi lama dah lah tak post. Rajin tak buat live? Rajin buat live tak? Tak pernah try lagi. Broadcast? Broadcast tak pernah lagi ke? Broadcast kita kena bayar tak? Tak pasti. Tak pasti. Nanti kita tengok mana tahu Kak Lela ke Puan Intan ke kan nak buat live kan. Nanti so share lah. Kami masuk boleh dapat coin. Okey, kalau ada siapa-siapa lah kan. Yang ni saya belajar kat KA Academy tu yang apa Super Daddy tu. Kalau lah kita ada follower lebih 1,000 di kita punya Facebook, kita boleh jadi Shopee affiliate. Macam Nuha jadi tak Shopee affiliate? Ada link affiliate tu. Tapi tak adalah follower 1,000. Saya rasa sebab lama kot. Dah lama ada kedai kan. Lepas tu Shopee ada tawarkan Shopee affiliate tu. So kita boleh direct ke Shopee affiliate untuk kita kongsikan link, nanti kita akan dapat lah macam duit kan, tapi tak banyak, dalam sen-sen tu lah. Kalau macam kita jual produk popular, ada dapat juga sampai ribu-ribu. Macam kalau kita tak jual lama di Shopee, kadang-kadang link affiliate tu tak keluar, tapi Facebook follower kita ramai. So kita boleh macam daftar dekat link Shopee affiliate, kita pergi kat Google lah. Kemudian kita kena masukkan kita punya nama Facebook tu. Dia akan ambil masa beberapa hari juga untuk approve. Lepas dapat dapat kita punya Shopee affiliate punya tu link tu, so kita boleh ke kedai-kedai yang kita suka, kita ambil dia punya link, kita generate link tu,
dan kita share di Facebook semula. Setiap kali orang klik dan beli melalui link kita, kita akan dapat duit. Tu salah satu buat duit di Shopee lah, tapi saya tak aktif. Mana tahu Puan Intan dengan Kak Lela kan lepas ni kan jual sakan kan. Boleh kongsi dengan saya. Nuha selalu jual sambal pun popular tau. Try tengok. Guna yang kita punya link tapi generate jadi affiliate, tekan share tengok. Kadang-kadang orang klik kan. Sambil kita jual produk kita, sambil kita dapat dapat duit daripada link tu. Try tengok, nanti boleh kongsi. Baru faham apa itu Shopee affiliate tu. Dia kan sebab kalau kita tengok kan, tengok yang Super Daddy tu suka kongsi tu kan, dia cerita, lepas tu dia letak aku guna vacuum ni. So ada satu bawah tu Shopee, lepas tu ada slash, ada sekian-sekian kod tu kan. Tu sebenarnya bukan dia share yang direct daripada Shopee, tu adalah Shopee affiliate link. Maknanya kalau contohnya Kak Lela beli dari link tu, nak beli vacuum dia ke, nak beli periuk dia ke, duit akan masuk dalam 15 sen, 20 sen, tengok jenis produk. Lagi mahal produk tu, lagi duit dapat banyak. So Shopee affiliate tu pun salah satu cara buat duit juga dekat Shopee. Cuma aktif tak aktif je lah. Macam kan ada orang promote, okey pergi kedai Eco. Bukan dia saja-saja promote tu. Dia dah generate link dalam Shopee kan. Kemudian link yang dia generate tu dia share kat Facebook. Orang ingat, bolehlah saya beli dekat kedai Eco ni. Sebenarnya masuk link kawan tu. So jadi nanti boleh juga try. Okey. Yang ni saja saya punya perkongsian. Okey, ada apa-apa soalan tak? Simple je. Sebab apa aim saya hari ni, kalau boleh nak tengok yang belum ada kedai Shopee, hari ni dah ada kedai Shopee dan dah ada produk untuk jual. Contohnya Kak Lela, sekejap upload buku. Macam Puan Intan, upload buku. Hari ni kita jual. Lepas tu kita share link kita dekat Facebook dengar. Macam saya pun bukan orang suka sangat beli dekat Shopee sebab bukan semua orang ada akaun Shopee kan. Macam saya selalu orang beli di Facebook ataupun di WhatsApp. Tapi kita letak je at least. Kadang-kadang orang cari buku tu dah lama. Macam buku saya yang 2018 ke 2017. Baru ada orang nak beli sekarang sebab buku tu dah tak ada dalam pasaran. Contohlah kan buku antologi ke kan. Orang cari. So biar je. Kalau katakanlah kita nak ambil stok dari Shopee tu nak jual dekat Facebook. Kita pergi kat edit produk. Edit tadi. Kita kurangkanlah tinggal 5 je di Shopee. So selagi ada stok di tangan kita letak dulu di Shopee. Kalau ada orang beli luar pada Shopee, nanti kita edit semula dekat Shopee tu, tinggal 3, tinggal 2. Jadi at least kita ada banyak cara untuk jual barang. Begitulah ceritanya. Okey, ada tak soalan? Ni mungkin banyak sangat kekurangan ni kan sebab tak adalah pandai sangat. Tapi apa yang saya kongsi ni insya-Allah kalau betul-betul buat sekejap lagi dah boleh berniaga dah. Macam Kak Lela dah boleh berniaga dah kek lapis tu. Ada lagi. Puan Intan nak jual apa Puan Intan selain buku? Belum melapis lagi ni. Saya dah jual kopi. Tapi tak pernah jual kopi. Sagi up produk kopi tu dulu. Kita tengok macam mana minyak angin ke.
apa yang ada di tangan tu kan. Sebab selalunya orang suka ready stock. Tapi kalau kita dah popular, macam contohnya okey sambal kita kan, orang dah okey dah tahu dah, oh tak sabar nak makan sambal dia. Dia akan willing untuk menunggulah. Tapi kita baru pertama kali jual sambal, orang pun tak pernah rasa, tak beranilah nak tunggu 7 hari kan. Tapi kalau dah memang kita popular kat pasaran, letak 2 saat pun dah habis dah. Itu kan roaming tu di. Kan roaming dah out. Tak pernah dapat beli. Di kalau kita jual buku lama, ada buyer tak? Ada. Kita letak, kita jangan letak new condition dia, jangan letak new, kita letak pre-love. Seperti Kak Sri dekat Shopee Kak Lela. Ada banyak. Lepas, banyak Kak Lela. Lepas tu kan Kak Lela, kita kan tak banyak produk macam Nuha kan. Nuha dia banyak jual macam tudung apa semua kan. So kalau boleh kita letakkan setiap satu buku tu, tapi Kak Lela penat sikit lah. Macam setiap satu buku tu Kak Lela kena letakkan publisher dia, tahun dia. So kalau Kak Lela macam malas sikit macam saya, kan Kak Lela pilih others. Books and hobbies. Lepas tu books, lepas tu others. Pilih Sebab yang tu tak payah isi jenis kertas, muka surat tu leceh kan. Macam buat katalog pula dah. Tak payah kan orang kerja kat library ni tahulah kan. Seksa dia tu kan. Detail sangat. Pilih others. Sebab bila pilih others, macam tadi kan saya tunjuk mana dia. Saya pilih others, dia tak pakai banyak. Dia punya ni publish kategori dia yang tadi others. Brand saya letak writers right. Kalau tak ada lah, contohnya kita buat bonda no ke apa, dia orang tak ada dalam senarai ni, kita letak no brand. Kalau macam kopi tu kan, kopi tu tak ada lagi brand kat sini, letak no brand. Macam publishing company ni kita letak je sebab dia tak ada bintang, so kita boleh type saja. Macam Kak Lela cuma masukkan time, year, dengan publishing company dengan brand je, tiga benda je kalau kita jual buku. So kita tak payah nak tulis panjang-panjang sangat. Sebab yang pasti kita kena rajin bam. Setiap 4 jam pergi bam lah barang tu, bam. Dia kekal lah dekat pasaran tu. Kalau tidak macam produk orang lain je naik kan. So kalau kita hari tu kita tak nak lah guna macam promosi macam Nuha guna, sebab kita kena bayar kan Nuha kan. Kadang-kadang kalau kita kena keluarkan sikit duit untuk promosi, tak payah, kita pergi dekat price, kita ubah price. Kalau kita baik hati, kita tutup yang shipping fee ni. Jadi akan keluar free shipping. Tu kod-kod nak bersedekah kan. Kita nak bagi sedekah kat orang, kita tak nak dia bayar shipping fee. Kita boleh klik juga yang kita boleh klik yang bahagian shipping fee ni, kita tulis tak ada shipping fee. Betul bila kita beli kan tengok free shipping berbunga-bunga hati ni. Kan kalau kadang-kadang buku kita tu kita tengok tak apa, masih boleh dapat untung lagi kan. Macam saya kalau saya tengok buku tu macam mahal, saya bagi je free shipping. So at least sambil kita jual, sambil kita sedekah free shipping pun sedekah juga kan. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan. So Kak Lela kalau ada sakit kepala tak nak buat macam library tu, Kak Lela buat macam saya, guna others. Sebab Kak Lela ni orang kerja kat library, so siapa nak baca buku, boleh tanya Kak Lela secara online, buku secara online di library. Boleh, insyaAllah, mudah-mudahan boleh. Ada siapa lagi nak tanya soalan? Kok lah saya boleh jawab. Pak Intan. Apa Kak Lela? Baru nak isi borang di. Sebab alamat dah ada, rupanya alamat kat rumah lama. Benda tukar pula alamat. Ni tak sabar tak nak tunggu semua orang punya kedai ni.
Tak lagi nak Itulah. pergi follow. Nak kawan-kawan letak buku apa tu Legasi Abah satu ke, tengok macam mana kan. Letak buku Legasi Abah, lepas tu letak semua buku pre-love tu. Buat satu persatu supaya kedai kita bila orang masuk, wah banyaknya produk. Lepas tu tengok-tengok sekejap lagi pre-love kan dengan RM5 pula, Allah. Tengok-tengok hari ni habis dah. Wow, bestnya. Kalau kadang-kadang macam kita lepas tu Kak Lela pergi dekat yang saya kata tadi tu, link apa tu? My Shop tu kan. Kak Lela kongsi terus di Facebook. Kita orang copy link. Copy link tu. Lepas tu Kak Lela kata, hari ni saya ada buat pre-love. Ni kan, saya ada buat pre-love hari ni. Jual pre-love buku. Siapa nak pergi masuk kedai Shopee saya. Lepas tu dia masa-masa tengok, ya Allah dekat 100 buku pre-love Kak Lela tu. Tapi buku ada satu, macam mana? Boleh tak apa? So buku tu buku rare lah. Letak je, kadang-kadang rare ni orang cari. Ada satu kopi je buku rare tu. Itulah, kadang-kadang ni orang library ni tambah-tambah lagi ada buku macam treasure. Macam Nuha ada apa-apa nak tambah tak? Kot lah ada kekurangan lagi ni yang macam kita boleh bantulah kan. Adik kot. Nuha Okey rajin dah, tak guna variation tu? Rajin tak guna? Selalunya yang sambat je kot yang saya buat variation. Kalau yang tudung-tudung tu saya buat satu-satu. Macam puan cakap lah, apa produk jadi Meriah. banyak. Nak meriahkan. Kan? So kalau boleh kan, kalau kita rajin, kita meriahkan kedai kita walaupun stok tu cuma satu, kita masukkan je lah, nanti lepas orang beli dia tulis sold out. So macam wow, sold out. Kan? Lepas tu dia akan tanya juga, do you want to add product? Kot-kot lah macam bila dah sold out tu, kita masih boleh tambah lagi. Kalau tak ada dah, dia akan kekal sold out. Tapi orang tengoklah, wow, dia dah ada produk sold out, tapi tengok-tengok satu je buyer. Tapi tak kisahlah kan. Kak Lela buatlah Kak Lela. Sekejap lagi masukkan produk banyak-banyak. Puan Intan pun masukkan juga produk kopi lah, semualah. Tapi kalau macam Puan Intan nak masukkan banyak, kalau rajin masukkan satu persatu. Kalau macam kan banyak jenis produk, buat macam Nuha buat yang variation tu. Tapi orang tak nampak sangat lah. Orang kena klik variation baru nampak, oh ada colour, ada perasa latte, ada americano semua kan. Kalau katakan nak nampak gempak, letak satu persatu. Sekejap cuba. Okey. Ada soalan lagi? Nak tanya, ada pengalaman, saya ada pengalaman barang saya tak sampai. Okey. Dia macam tak tengah jalan, lepas tu macam Shopee remind macam macam mana Syah? Barang tu yang kita terima daripada buyer, daripada seller saya buyer, barang dari buyer tu, seller tu tak sampai, dia macam dah sampai tengah jalan. Apa dia panggil apa tu? Sorting center ke apa? Shopee center dekat sorting. Dia sorting. timing tu kan sampai macam kita Shopee deal juga at the end dia mana dua-dua rugi lah sebenarnya dalam situ-situ. Dia tak replace ke? Saya dapat duit balik tapi seller tu dia mungkin rugi ni lah kot, rugi cost shipping. Sebab dia betul lah. insist jugalah, insist nak pertahankan, tapi macam Shopee yang macam jadi judge lah kan. Shopee dia tak yang sampai, at the end sampai masa sebelum banjir itulah. Betul. Tak pasti sebab banjir, tapi macam barang tu barang-barang ni lah untuk baking kan. Sedih lah juga sebab memang saya rasa seller tu dari Johor kot, dia ada transit dekat somewhere Selangor ke apa kan. So, macam risk jugalah untuk seller. Tu tanya Nuh ada tak? Kena tanya Nuha sebab dia produk kan? basah kan.
Sebab saya barang-barang. sebagai seller buku, alhamdulillah setakat ni semua okey. Cumanya kadang-kadang saya terlepas pandang tarikh yang penghantaran tu dah nak dekat. Maksudnya kalau saya tak alert, benda tu Jadi macam cancel. di cancel. Betul, saya Tapi pun ada kak. macam Nuha pernah tak barang tersekat di mana-mana sebagai seller? Kes sekat lah tu, dia sangkut. Setakat ni alhamdulillah lah tak ada. Sebab So kalau kita kalau JNT apa? yang baik. JNT pun nasib juga ya. Ada juga JNT yang Ada juga JNT serabut, ada juga JNT yang okey. baru ni saya dapat kotak kopi tu kemek sikit. Saya cakap, tak tahulah JNT ke HQ ke kan. Kotak fikir di situ ada yang ada beberapa kotak yang kemek. Kedai sebenarnya okey. Kedai macam HQ ada dia tukar-tukar JNT lah, hapus laju lah. Tu yang dia orang pun macam depends pada staff yang in charge kot. Ya betul. Kan Nuha kan. Kadang-kadang Shopee yang akan decide sama ada nak minta kita return kan. Betul tak Nuha? Boleh kalau macam ada customer, kalau dapat barang rosak kan, customer sebelum kan dia ada button receive dengan refund tu. Kalau customer yang memang tak nak barang dia rosak ke apa, dia boleh tekan refund tu. So kira nanti macam tu lah Shopee yang akan jadi judge kan. Shopee akan jadi judge. So untuk permulaan try produk yang tak berisiko sangat. Kan, tapi macam kopi tu insya-Allah okey sebab dia selalu pakai kotak semua kan. Cumanya risau kat barang basah lah, macam okey macam sambal tahan lama. Macam kek takut kadang-kadang dia berkulat kan. Sebab ada kek yang tak tahan bila dia duduk kat sorting punya center tu kan panas kan. So macam berisiko sikit. Jenuh lah Kak Lela nak buat kek lapis lepas tu untuk ganti. Kak Lela. Kalau nak jual kek lapis kan takutlah jadi kejadian macam banjir ke, ada masalah dekat sorting center tu kan. So mungkin boleh try dengan produk yang kering dulu. Lepas tu nanti kalau pergi masa nak drop produk tu, tanya dekat JNT tu macam mana dia handle produk yang basah. Ya Allah kenapalah saya putih macam vampire. Sorry. Lepas tu kalau dia kata okey on je. Sebab macam Nuha kata kalau post laju dia banyak cekadak sikit. Kalau dia discover benda tu makanan, silap-silap dia tak mau hantar kan? Betul. Saya pernah hantar dekat area KL kot. Sambal tu pecah. Tapi bila hantar dekat ada satu customer tu dekat Jepun, orang Melayu lah tapi dia ada dekat Jepun, alhamdulillah lah elok. Wow, Jepun dapat sampai elok. Itu yang dia bergantung juga kurier tu ke ataupun orang yang handle tu kan. Nuha dah kebetulan Nuha kata hantar ke Jepun, nak tanya. Kita yang akan dapat offer kan untuk penghantaran ke luar Malaysia kan? Tak tapi semua. yang tu yang ke Jepun tu bukan under Shopee lah. Kira hantar luar. Hantar luar Shopee. Okey, Kak nak tanya kalau macam Nuha punya account seller kan kita boleh shipping within Malaysia. Dapat tak lagi notification untuk ship luar Malaysia? Setakat tu belum lagi, tak ada belum lagi. Kalau tak silap saya kita kena ada more than 100 products kot. Ataupun kita preferred seller, saya tak pasti. Tapi kalau tak silap saya lah nanti up to satu time kita akan dapat offer untuk ship keluar macam contoh Indonesia, Singapore semua kan. Tapi macam saya ni seller krik-krik masih dalam Malaysia. Mana tahu Kak Lela dapat jual buku kat UK ke. Kan Puan Intan je kopi Indonesia saya ke. beli dari luar ada juga dulu Lazada. Dari kan China, Hong Kong, Indonesia, beli. Beli tapi bukan jual kan. Tapi kan ada yang kena declare custom kan. Kalau dari betul. Mahal tak kena bayar.
Dah tak ingat dah. Macam saya beli Mainan anak-anak tu. buku, saya beli buku dari Indonesia, Tu Shopee tak kena tag apa semua. lebih murah. Dan dia ada Murah. message minta macam dia estimate tu lagi mahal tapi saya tak reti nak claim. Dia ada message suruh macam WhatsApp Malaysia kan. Tapi saya macam tak jadi, tak reti nak urus benda tu, so tak apalah. Macam sedekah lah kat seller tu, dia jujur kan. So Dia tak macam apa, nak return, dia nak return duit lebihan tu, Masya Allah. baiknya. Dari Indonesia. So nanti kita Kita try lah dulu kan yang dalam Malaysia tu, kita tengok. Nanti saya try tanyalah macam mana kita nak dapatkan yang untuk hantar keluar Malaysia kan. Contoh kan kadang buku ataupun sambal, orang suka benda-benda tu kan. Macam kita beli buku dari Indonesia kan murah sikit kan daripada seller kat Malaysia ambil duit banyak kan. So mungkinlah nanti kita cuba tengok. Tapi sebelum tu hari ni bolehlah share kedai Shopee masing-masing dekat WhatsApp. Nanti kita follow-follow. Nak tanyalah, Ya. katakan kita ada kat luar negara, kita nak jual barang sebab kita katakan kita ada kat luar negara kan. Kita pun nak jual barang. Maksudnya Shopee tu memang boleh deliver jugalah. Yang tu kan kalau macam kalau ikut alamat kita kan Nuha kan. Ikut alamat kita berdaftar juga Kak Lela sebab kalau kita daftar dari Malaysia, barang yang kita nak drop tu di Malaysia kan. Kalau sebab kan ada courier tu. So kalau kita berada di lokasi kita tu lah yang akan menentukan penghantaran tu. Betul juga. Kan sebab kalau kita ada di UK contohnya, kita mungkin daftar akaun tu dan yang the nearest center tu di sana kan. Maknanya Kecuali lah kita ada orang dekat Malaysia boleh tag. Maksudnya ada orang kat Malaysia yang boleh bantu kita untuk deliver ya? Boleh. So kita mungkin boleh minta dia jaga akaun kita ataupun kita jaga, so kita dah nampak dekat tu ship tu dah menyala kan. Orang nak beli barang, so kita pesan dekat orang yang uruskan barang kita tu, okay ada barang ni airway bill dia untuk di print. So minta dia pack dan dia print airway bill dan pergi drop. Drop barang tu. Kan sebab macam kita lah condition kita di Malaysia. Lepas tu kita nak hantar keluar tapi masa tu Shopee tak approve lagi kita punya kelayakan untuk menghantar barang keluar Malaysia. Jadi selagi tak dapat kebenaran tu, memang kita hanya boleh hantar dalam Malaysia je. Macam hari tu saya tengok Tuan Nasir yang Nuha Kreatif kan. Saya ikut dia punya Shopee. Saya tengok dia update, dia kata dia dah dapat kelayakan untuk menghantar buku ataupun produk dia keluar. Mungkin dia kan publisher, so dia upload banyak sangat produk dan pembelian dia sangat banyak. Jadi bila Shopee tengok dia tu active seller, dia akan buka kebenaran tu. Tapi kita punya info alamat kita kita boleh update kan? Katakan kita pindah. Boleh tukar ya? Boleh change kan Noha kan? Boleh. Nama kedai boleh tukar tak nama kedai? Nama kedai hanya boleh tukar dalam dia ada bagi tempoh 15 ke 30 hari kot. Setiap 15 hingga 30 hari, contohnya hari ni Kak Lela buka kedai Lela Ku Sayang contohnya. Lepas tu kena tunggu berapa belas hari kot. Yang link yang kita nak share tu hanya sekali saja username tu. Contohnya macam saya ni kan saya tulis Tuliana ni memang kekal. Itu nama dia sekejap lagi bookstore lah, sekejap lagi karipapusing.com lah.
Contohnya kan. Tapi dia ada certain time untuk change nama tu. Itulah So nak, untuk nak decide nama pun dah macam mana. lama tak juga. Tanya Nuha. Itulah Saya nak pun beberapa decide kali nama. tukar nama kedai. Ya ke? Itulah Tapi Nuha boleh tukar banyak kali. Tapi tak boleh tukar banyak kali ya. walaupun Betul, tukar dah banyak ada kali, masa dia untuk ada masa tukar. dia. Hmm. Tapi link yang Kak Lela share tu tetap sama, akan bawa juga kita ke kedai yang sama walaupun nama lain. As long as kita guna number dan password yang sama untuk satu akaun Shopee. Sebab nombor telefon dan password yang sama boleh digunakan untuk membeli dan menjual sekali. So contohnya kalau Kak Lela ada 2 akaun Shopee, so maknanya Kak Lela boleh buat 2 jenis kedai. Kalau Kak Lela buat satu tapi je banyak produk macam Nuha. Macam saya tak nak cemarkan kedai saya dengan benda lain kan. Saya buat NDS bookstore. So jual buku je. Itulah Contoh. saya fikir ni ya. Nanti boleh try, kalau apa-apa boleh tanya dekat group. InsyaAllah. InsyaAllah saya try tanya Ikim, boleh tak share kita punya ni kan. So yang ni akan ada rakaman juga yang kita duk chatting-chatting ni. So kalau apa-apa nanti kita roger-roger di WhatsApp. InsyaAllah. Tapi Kak Lela try tau dengan Pak Intan tau. Cuba dulu lah tengok macam mana. Okey. Ada soalan lagi tak? Tanya lagi. Kod tak clear dekat mana-mana ke. Tapi yang penting ingat set shipping. Shipping tu akan menentukan harga. Lepas tu kalau kita nak upload gambar dekat upload produk terus ke apps pun dah senang dah. Sekarang pun dekat apps pun dah boleh change shipping. Contohnya hari ni kita rasa macam kita nak guna JNT je. Tapi bila minggu depan kita rasa okey lah, kita rasa kita boleh kod dengan Post Laju atau Ninja Van, kita nyalakan saja butang tu. Butang hijau tu. Jadi kadang-kadang seller, kadang-kadang buyer dia tak ada macam servis JNT kan Nuha kan dekat area dia kan, so barang tu tak boleh sampai. So kalau kita onkan lebih banyak courier punya tu, shipping tu, nanti lebih banyaklah buka peluang untuk macam orang buat pilihan sebenarnya. Nak dihantar menggunakan Post Laju ke, menggunakan DHL ke, nak Ninja Van ke. Sekarang ada COD pun ada. Dulu tak ada. Tapi kami tak pernah try lagi lah COD. Nuha pernah tak? Tak pernah try. Sebab banyak kes sebab join FB yang dengan orang-orang yang jual Shopee ni kan, ada kes diorang buat COD tapi bila dah hantar dekat buyer tu tak nak bayar. Ya Itu yang rugi jugalah. So takut dapat customer yang macam tu kan. Yelah kan, sebab bila COD kita hantar dulu diorang bayar kan. Bahaya juga, so kita tutup je lah. Jangan hijaukan. Okey. Ada soalan lagi Kak Lela? Pak Intan? Nanti boleh jumpa Kak Citra. Nak tanya, saya tengok husband saya kadang-kadang dia beli barang. Dia saya selalu saya yang tukar ambil. Ada situasi yang kena top up shipping. Macam mana tu? Dekat Kita bayar shipping tu masa terima barang. area Ibda. Ada tak? Ya. Hello? Hello, ya Pak Intan. Top up shipping waktu hantar barang tak pernah lagi rasa. Itulah saya pun macam weird. Dia, sebab husband saya selalu beli barang-barang kofonik dia.
ada hari tu saya kena bayar macam bayar untuk dia lah. Tapi less RM10 lah, macam RM7 dan RM6 macam tu lah kan. Macam kan ada shipping tu after ni lah. Seller tu saya tak tahulah sebab dia tiba dia pun macam kena bayar. Dia kata bayar kan? Dia suruh saya bayar. Selalunya yang tu bukan COD Mana tahu tak yang tu dia pasti. buka bukan Mungkin COD ke? bukan COD sebab produk tu dia dah bayar, tapi bayar untuk shipping tu je. Selalunya kalau shipping dia bagi free dia dah auto klik tu kan. Dia dah klik kat situ ataupun dia tak klik untuk kita bayar lah kan. Mungkin dia ada jenis yang cost shipping tu pasal penghantaran kot. Bahaya juga macam ni. Kita pun tak Sebab tahu dia, kan. tapi itulah asalnya Shopee sebab memang sebab saya beli barang Shopee je. Hmm. Kadang-kadang dia pernah juga dia tengok kat seller tu low stock tapi sebenarnya dia dari KL. Ada kata lah, dia macam Yang tu saya rasa mesti dropshipper. mungkin Sebab, lah sebab dia punya barang-barang ni. Affiliate kan, affiliate ke dropshipper ke kan. So kadang-kadang dia pamerkan je barang tu tapi penghantaran tu dari KL. So siapa beli melalui dia kan. Sebab saya join yang group Shopee tu. Dia memang kalau kita tolong jual, nanti kita kena submit tau. Kita kena submit yang order daripada pembeli kita ke yang HQ center tu. Lepas tu HQ center akan arrange semua penghantaran. Tapi kalau jadi apa-apa macam produk tak ada ke apa semua, nama buruk dapat kat kita. Sebab kita yang terima order. Tapi kita hantar maklumat tu semua ke sana. Nanti bila diorang dah proses baru kita dapat duit tu. Sebagai agent. Tapi saya tak pernah try. Dia selalu beli baju lah apa kan. Dia yang kebun dia. Pelik juga kan sebab dia buat tu. Extra alert lah dropshipper dengan buyer. Dropshipper, buyer, tu macam ada hidden, ada something Dia tu kena kan. kena check betul-betul lah. Kadang saya pun kena baru ni beli barang untuk sini, tetap saya terlupa nak tukar alamat anak saya kat sekolah, tersampai kat sekolah dia. itu kena mana dengan app ni kena banyak. Dalam keadaan sedar lah. Mindfulness. Betul. Sebab kalau macam kita jual barang pun sama macam tu juga. Kadang-kadang kita produk tu kita tak nak bagi free shipping pun. Tapi kita tertekan free shipping kan sebab auto kan. Kita dah seronok free shipping kan. Pasti kat alamak. So berhati-hati sebelum setting-setting tu. Sebab dia boleh edit, jangan risau. Boleh edit dan kita ni lah publish semula. Apa-apa pun klik ke gambar tu. Ataupun klik edit di bawah gambar tu dan edit maklumat. Sebelum kita ni semulalah. Boleh try. Okey. Nuha ada apa Nuha nak tambah? Tak ada. Tak ada. Nanti share tau alamat kedai. Apa nama kedai Nuha? Nuna dia complicated sikit ejaan dia. Nanti saya bagi Lagi link. dia share dekat kita punya group. Uniknya. So kita boleh melawat. Satu yang sebelum ni pun ada join kelas Shopee juga kan. Dia kata kalau nak bagi kedai kita tu nampak cantik, kan ada cover image tu kita try buat orang kata macam satu ni je, macam background putih tu untuk cover image. Lepas tu nanti yang image 1, image 2 tu baru yang muka depan buku, muka belakang macam tu. Betul. So kalau macam kita boleh satu decorate kedai kita. Kita pergi kat My Shop, lepas tu dekat situ ada decoration. Lupa nak tunjuk yang tu kan. Tapi yang tu boleh godek-godek nanti. So macam Nuha katalah, kita boleh share kita punya background kedai. Kemudian yang 5 produk tu kan Nuha kan. Kita boleh tambah yang kemudian tu baru kita letak gambar-gambar kan. Yang main tu kita letak yang cantik sikit.
Supaya apa bila orang masuk kedai kita tu nampak cantik lah background satu je. Background satu yang cantik je. Okey. Kak Lela ada lagi? Kak Lela tengah buat kedai lagi. Belum habis daftar nama kedai, duk senarai tak. Belum decide Tengah cari lagi. nama. Sebab kalau macam Nuha, dia kan jual macam-macam produk. So dia gunalah satu nama yang tak ada kaitan dengan apa-apa kan. Macam contohnya Lela's Collection, Lela Creation. Tapi dalam tu ada buku. Jangan direct macam saya bookstore terus. Okey, Pak Intan dah try dah? Buka kedai? Proses. Dalam proses. InsyaAllah. Okey, try hari ni try. Nanti share ya. Nah, insyaAllah. Nanti share. Lepas tu kita ajak tu yang sesiapa yang menonton kami punya kelas hari ni. Nanti pun share kedai masing-masing. Macam pesanan penaja. Okey, kalau tak ada soalan. Okey, Bu Intan. Okey, kalau tak ada soalan, kita stop dulu. Nanti kalau ada apa-apa pertanyaan, kita kongsi-kongsi di WhatsApp. Kalau rasa WhatsApp tu berat sangat, kita buka Telegram satu. Okey? Okey, setuju. Telegram. Kan sebab Telegram tak serabut sangat kan. Betul, So storage pun nanti dah penuh. kalau ada request nak kat Telegram ke, inform je. InsyaAllah kita ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, mama-mama sekalian boleh pergi masak dah. Nuha belajar kat mana Nuha? Saya dekat KKTM Lenggong. Ni masih kat sana lah. Tengah buat daripada bilik ke ataupun boleh pergi kelas? Bilik. Sebab tak sekarang boleh. pun ada kes juga kat college kan. Tu yang PDP semua stop dulu. Semua online sekarang. Jaga diri masing-masing, risau sekarang. Okey, semua selamat menjual. So, semoga dimurahkan rezeki dan kedai Shopee masing-masing mendapat orang kata apa? Mendapat apa? Buyer yang ramai. Kena buka majlis, buka kedai ni. Nanti kan masa sharing tu buatlah gambar potong ribbon. Ambilkan kan Kak Lela join kedai kelas Canva hari tu kan. Kelas buat apa? Buat video montage kan. Lepas tu kena buat grand opening ni. Buat grand opening kedai Shopee pertama saya. Berdebar lah dia, berdebar. Puasa Kak Lela kita launch. Nanti try tau. Penting daftar ni dulu. Ni daftar pun tak habis lagi ni. Allah. Kan. Macam mana kita nak tangkap gambar kita? Kita tengok poster D ni cantik. Warna Rosmi Shopee. Siapa punya? Poster D ni lawa. Di kat mana Jitra di? Dekat Bandar Darah, dekat area Ibda. Oh, dekat saya Taman Teguh Sarina. Dekat sangat tu. Seberang laut tu je ya. Seberang highway. Seberang highway je. Pergi selalu kat state ATM. Dekat Polymas. Dekat sangat. Indah cik. Bukit Indah. Pensyarah Saya Indah tu ramai lecturer UM kan. Pak Non kenal Pak Non? Pak Non Pro Syuhada kenal. Anak YP ni saya baca dah buku legasi Abah yang nak YP saat.
Aduh. Ayah sihat eh? Ha? Ayah sihat? Betul dah meninggal dah. Oh, ya Allah, sorry. Dah miss. Tak apa, dah tak ada dah. Miss information banyak saya baca. Misinformation. Dekat siapa yang Tak apa. beli 12 tapi tak habis baca, tapi buku Legasi Abah yang D tu saya dah baca, yang Mawani tu my junior. So nanti ni macam Mama Nuha, Mama Nuha Mama tulis Nuha. buku dengan Mak Sri juga Mak kaya. KM. Mak KM. kaya. Lah, anak Kak ni. Mak bukan ayah. Bukan. Lah, Nuha tak tulis sama dengan Mak? Tulis nama? Nuha tak tulis juga ke dengan Mak? Oh, tulis saya buku. tak perlu. Ingat nak masuk untuk yang SEM 2 ni, tapi fikir macam tak, tengok tajuk tu macam tak ada, macam tak boleh. Macam mana kan? Macam tak ada. Yelah kan? Tu yang Ambillah Mama Awesome macam kami. Lepas tu boleh tulis pasal Mak. Nanti kirim salam dekat Mama KM. Dah lah Mama Okey. KM. InsyaAllah. Anak KM rupanya. Aduh. Okey. Kalau apa-apa nanti kita sambung di WhatsApp. Puan Intan nanti boleh roger PM. InsyaAllah. Nak Roger jadi cikgu kumon. Part time boleh. Anak saya nak ambil SPM ni, lepas dia habis SPM dia lah boleh jadi cikgu part time. Sebab sekarang kan online kan. Semua online Macam tu lah. Sekarang ramai macam umur macam Nuha ni kan. Syok je kan. Dah muda-muda jadi orang kata apa, seller kan. Macam zaman kita dulu macam tak ada lah aktif macam ni. Sekarang umur 20-an ni memang inilah independent. Tahniah tau. Advance. Okey Mama, selamat memasak semua. InsyaAllah. Kita jumpa nanti. Terima kasih tau. Minta maaf kalau ada kekurangan. Tak apa, insyaAllah. Doalah semoga berjaya sebabnya risau juga ni. Takut Okey. tak Kak Lela dia join banyak kelas. So dia kena apply semua yang dia belajar kat kelas tu. Buat video, Canva, akaun Shopee. Itulah Di, sebenarnya kan last year kita daftar kan. Betul. Lepas tu kan macam ingatkan sebab last year macam dia punya semangat tu kan berkobar-kobar kan. So memang nampak last year macam keperluan tu sangat tinggi lah. Tapi dalam tahun ni pun keperluan sangat tinggi, tapi berlaga pula dengan kerja hakiki yang pun tinggi juga. Tu jadi clash tu macam wah nak tumpu kat mana kan. Tak apa, nanti gunakan yang montage tu, yang Canva tu kita buat untuk hiaskan kedai Shopee. Ataupun untuk buat macam promosi buku kan, kita nak letak dekat kita punya produk tu. Kita boleh hiaskan kita punya poster. Lepas tu video kita boleh masukkan, kalau kita tak nak buat live at least ada video. Sebab lah ni Shopee ada buat challenge tau. Kalau tanya Nuha, sebab budak-budak muda ni semua akan suka ikut challenge. Challenge tu dia akan bagi tahu, okay, upload 5 gambar. So nanti akan dapat coin ke apa tah? Kan Nuha kan? Lepas tu buat live. Dia ada challenge. So bila kita meet the challenge, nanti kita akan dapat sesuatu. So challenge tu pun ada dalam kita punya apps. Anda nama apa Nuha? Ingat tak? Saya pun tak ingat, tapi adalah pernah join buat apa yang post tu kan. Kalau capai limit challenge yang dia buat tu, kita akan dapat lagi 5 bump untuk dalam seminggu. So dapat bump 10 produk dalam masa 4 jam tu. Dapat bump 10 instead of 5. Dia ada certain time lah. Bagus juga tu. Nanti saya try tengok balik. Lupa dah. Nanti kita share. Okay? Okay semua, kita dah berapa kali okay dan selamat.
dan goodbye dah, tapi kita kan suka gosip. Apa tambah lagi ilmu. Tambah lagi ni daripada anak muda kita kan. Okey, insyaAllah nanti ada rezeki kita jumpa lagi semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Di, terima kasih Intan. Terima kasih. Terima kasih Diana, Sinuha, Sekat Lela. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tak boleh ambil gambar ke Di? Nak ambil gambar. Boleh kan? Macam mana nak set ni? Kenapa Cuba dia- balik. Stop share. Oh ya, stop share. Kenapa lah saya ni? Stop sharing. Okey, betul. Okey, jom kita ambil gambar. Satu. Promote dah. Okey, 1, 2, 3. Lagi saya silap print screen. 1, 2. Siapa nak backup? Kak Lela backup sama tau. 1, 2, 3. Okey. Okey. InsyaAllah jumpa nanti semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye. Sama.